Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan Syakmal bin Kamal Aris, nombor matrik 1191069. Dakwah li khairul muslimin fi Malaysia, al-haqa'iq wa tahdiyat. Maksudnya dakwah kepada bukan Islam di Malaysia. Apa realitinya dan apa cabarannya? Saya pergi ke next slide. Apa isi kandungan saya? Pertama adalah mafhum dakwah khairul muslimin, konsep dakwah terhadap bukan Islam, hakikah dakwah, apa itu realiti berdakwah di Malaysia ini, dan tahdiah dakwah, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendakwah di Malaysia. Konsep dakwah, seruan untuk berdakwah kepada orang Islam ini dia telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi, sehingga baginda berhijrah ke Madinah. Soalan akidah soalan akidah dahulu dititik beratkan, kemudian barulah dibincangkan tentang hukumnya seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian seruan itu penting dalam membina asas Islam dan menghapuskan segala pengaruh jahiliah yang berakar umbi dalam diri manusia. Malah misi dakwah itu diamanahkan kepada seluruh umat Islam mengikut kemampuan dan tidak terhad kepada golongan tertentu saja. Contohnya seperti bukanlah tetap kepada orang Arab ataupun orang Melayu saja, tapi seluruh dunia ini bertanggungjawab terhadap sesama umat manusia sendiri jika mereka Islam. Maknanya mereka perlu menyampaikan seruan dakwah itu kepada orang lain walaupun mereka bukanlah orang Arab ataupun orang Melayu itu. Okey, hakikat dakwah, realiti berdakwah di Malaysia. Fahimu ta'lim al-islamiyah wa siqafa al-malawiyah. Maksudnya salah faham terhadap ajaran Islam dan budaya Melayu. Kedua, taswir al-salbi al-ta'alim al-islamiyah, persepsi negatif terhadap ajaran Islam. Iqlaq syadid ala ta'sir ad-diyan akhra, kebimbangan melampau terhadap pengaruh agama Islam, agama lain. Khalatu fil fahmi sifafah wa takwis adiniyah, kecelaruan memahami budaya dan visual agama. Mauqif al-husra tijah khairul muslimin, maksudnya sikap eksklusif terhadap golongan bukan Islam. Aqliyah rifa'ul adi, maksudnya mentaliti melepas tangan. Tanzimu da'wah khairul munazim, organisasi dakwah yang tidak tersusun. Tapi saya akan terangkan 3 daripada saya punya isi ni. Yang pertama adalah salah faham terhadap ajaran Islam dan budaya Melayu dan budaya Melayu. So rata-rata masyarakat bukan Islam ini di negara ini mengatakan bahawa mereka yang memeluk Islam dikatakan sebagai Melayu yang telah memeluk Islam, ataupun mereka yang telah memeluk Islam ini mereka dikatakan masuk Melayu. Mereka telah memeluk Melayu, maksudnya mereka telah menjadi bangsa Melayu. Tapi sebenarnya bukan, sebenarnya mereka memasuki agama Islam, bukannya bangsa Melayu itu sendiri. Isu seperti dan selepas itu timbulnya isu seperti menukar nama bin, kena ada tambah bin kat belakang, lepas tu etika berpakaian, cara hidup dan memutuskan hubungan dengan keluarga asal. So apabila mereka masuki agama Islam, mereka beranggapan bahawa mereka perlu putus dengan keluarga yang asal sebab mereka berlainan agama. Tapi tidak, mereka hanya perlu hidup sendiri saja. Dan insyaAllah Allah akan beri hidayah kepada keluarga mereka apabila mereka telah memasuki Islam. Sekali isu seperti mereka juga bimbang bahawa mereka perlu mengasimilasikan budaya Melayu ini dan sertanya kehilangan identiti asal mereka. Contohnya mereka adalah Cina dan mereka adalah mu'alaf, dan mereka bimbang bahawa bangsa Cina itu sendiri akan hilang terhadap dalam diri mereka. Kedua adalah persepsi negatif terhadap ajaran Islam. Persepsi Islam sebagai agama yang melekat, banyak peraturan, mendas wanita, maksa, mundur dan ketinggalan zaman ni, dan hanya sesuai untuk orang Arab dan Melayu saja. So mereka beranggapan bahawa agama Islam adalah macam tu. Yang kedua,
mereka juga menilai perlakuan dan layanan buruk segelintir umat Islam daripada mereka sehingga mereka menganggap Islam ini adalah agama yang menindas dan memperlekehkan orang berislam. Sebagaimana kita nilai agama orang lain, begitulah mereka menilai agama kita. Contohnya mereka akan melihat kita punya perwatakan sebab kita akan mewakili orang Islam, agama Islam itu sendiri. Jadi mereka akan menganggapan bahawa itu adalah agama Islam. Mereka akan menganggapan bahawa Islam ini, kalau contohnya perwatakan seseorang Muslim itu adalah buruk, mereka akan menganggapan bahawa agama Islam itu adalah buruk. Poin yang ketiga adalah faltifi fahmi al-siqafah wa taqwis al-diniyah, keseluruhan memahami budaya dan ritual agama. Terdapat pendakwah yang masih tidak dapat membezakan budaya, bangsa dan ritual agama dan ucapan mereka. Mereka tak wajarlah seseorang apabila mereka meninggalkan budayanya ataupun mereka telah masuk Islam dan mereka dipaksa untuk meninggalkan budayanya semata-mata kerana mereka telah memeluk Islam sahaja tanpa menilai aspek budaya itu menurut Islam. Contohnya apabila mereka ingin sambut tahun baru Cina, tapi mereka ada setengah orang akan beranggapan bahawa benda itu adalah haram. Tapi kita perlu nilai dari aspek bagaimana ritual tahun baru Cina dan kita perlu adaptasikan ataupun kita perlu rujuk balik kepada hukum hakam dalam agama Islam. Okey, kedua adalah cabaran dakwah. Apa itu cabaran dakwah? Ada 4 kat sini tapi saya akan terangkan 3 sahaja. Dakwah selain bangsa Melayu, budaya hedonism, menangani pengaruh fahaman politik, pengaruh media massa yang tidak beretika dan penguasaan teknologi. Pendakwah selain bangsa Melayu, orang bukan Islam, orang bukan Melayu ini kurang menonjol apabila mereka ingin berdakwah. Golongan ini dilihat lebih memahami selok-belok kaum mereka sendiri dan mampu menarik kaum lain kerana persamaan bangsa dan bahasa. Contohnya Ustaz Firdaus Wang adalah daripada bangsa Cina mereka. So Ustaz Firdaus Wang ni mungkin akan lebih menarik orang daripada bangsa Cina. Pendakwah bukan Melayu ini harus diberi ruang yang lebih menonjol dan luas dalam media kerana media ini sangat-sangatlah luas dan senang diviralkan isi kandungannya. Kedua adalah budaya hedonism. Kegilaan melampau generasi kini khususnya terhadap hiburan, tidak kira Islam maupun bukan Islam. Maknanya hedonism ini dah boleh berlaku terhadap semua umat manusia. Apa itu hedonism? Hedonism adalah satu doktrin yang menjadikan kegembiraan dan keseronokan sebagai kebaikan dan matlamat utama dalam kehidupan remaja. Adalah menjadi cabaran kepada pendakwah untuk mengemukakan satu alternatif yang sesuai untuk membawa mereka kembali kepada budaya ilmu ataupun budaya Islam itu sendiri sebagai langkah awal memudahkan usaha mendalami kefahaman Islam. Okey, ayat sekali adalah menangani pengaruh fahaman politik. Ta'amil ma'a taksir al-fakir al-siasi. Terdapat parti politik berasaskan agama dan ideologi tertentu, tapi sedikit sebanyak mereka unsur patriotik masih mempengaruhi mereka. Maknanya mereka masih masih mempentingkan bangsa mereka sendiri tanpa melihat satu negara itu sendiri. Contohnya ada negara, ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Iban, tapi mereka mementingkan bangsa Melayu. Tapi mereka ingin menyebarkan Islam, patutnya menyebarkan Islam pada seluruh konteks negara itu. Kebanyakan mereka meletakkan keperluan kaum melebihi Islam itu sendiri, malah mahu menetapkan peraturan atau kesekatan yang bersifat Islamik. Sekali hunaka muslimuna yahtaqirun al-Islam limajrid kasab al-qulubuna qabihun wa ansarhum. Ada orang Islam yang memperlekehkan Islam semata-mata untuk menangani hati pengundi dan penyokong mereka. Kesimpulannya, kita mesti bertindak menghadapi segala cabaran dan tantangan bagi memastikan kemantapan Islam yang berterusan di dunia ini dan di Malaysia.
Tapi Rasulullah metodologi dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah ini haruslah bersifat fleksibel. Mungkin dari segi mempelbagaikan teknik dakwah, tetapi tapi masih berpegang kepada objektif utama, iaitu mengajak manusia kembali kepada Allah dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.